Okey dah tu. Okey dah. Ya, boleh balik dah. Hai, ayah awak tengok. Tengok. Betul, bila anak dia puasa, ini peluang kita untuk dekatkan dia dengan Tuhan. Benda paling susah kita nak tinggalkan adalah adab. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sebut dalam pernyataan dia, dia kata apa? Inna khaira ma waratahul abna al-adab. Sesungguhnya benda yang paling baik untuk ditinggalkan oleh seorang mak dan ayah adalah adab. Iaitu tauladan. Itu yang paling susah ni. Sebab itu saya sebut pada tuan-tuan, bila anak nanti puasa, apa peluang kita nak bagi dia jadi orang yang beradab sopan? Pertama sekali, cari peluang untuk dia dekatkan dengan Tuhan dengan cara kita ajak dia solat bersama-sama. Siapa di kalangan dia ni, Ustaz katanya, jawab soalan tu. Siapa jawab soalan tu, ada hadiah malam ni, iaitu penginapan percuma di rumah masing-masing. Okey, baik. Nak tanya apa tuan? Okey. Siapa di kalangan dia dekat depan saya, bila dia nak pergi UPSR ni, dari UPSR PKK ni, dia ada buat majlis maya hajat di rumah dia. Ayah dia, mak dia, atuk dia, nenek dia, kucing ada kat belakang. Siapa yang buat agaknya? Buat sama-sama. Jangan tengok belakang. Siapa yang buat? Mungkin adik-adik kita dia tak nak riak, ya? Dia tak nak beritahu, ya? Siapa yang tak buat? Bukan tak nak buat, Ustaz sibuk di rumah tu, ada mesyuarat, ada conference, ada pameran. Okey, jangan angkat lama-lama orang tengok. Duduk dengan sopan dalam diri hati dah. 1 2. Tuan-tuan bayangkan apa kita buat sama-sama dalam dewan ni, kita boleh buat di rumah. Ayah, mak, anak 2 orang, ada adik kecil, baca Yasin sama-sama. Kalau ayah baca Yasin nampak macam sangkut berlaku kemalangan di tengah jalan, anak tolong sambung. Ini adalah satu peluang. Bawa dia solat bersama-sama. Sebab cabaran kita bukan suruh dia solat. Cabaran dia kita tunjuk macam mana sembahyang itu dilakukan. Macam mana bila masuk waktu kita suruh dia solat, kita solat lewat, sehingga dia berfikir bahawa solat ni untuk orang kanak-kanak. Orang tua-tua bila dia dah besar, dia boleh pilih pukul berapa dia nak sembahyang. Kita sedang memberikan satu mesej yang salah kepada dia. Sebab itu sebahagian ahli ilmu menyebut bahawa antara ciri mak ayah yang baik adalah bila dia nak buat salah, dia tak buat depan anak dia. Dia tak buat depan anak dia. Apa dia salah yang ayah awak buat depan awak? Agak-agak ayah awak tak merompak depan awak. Ayah awak buat apa? Jangan cakap kuat, ayah awak dengar. Apa salah kita buat depan anak? Benda yang paling mudah adalah pengurusan lisan. Bila kita keluar perkataan, umpamanya bodoh, maafkan saya, keluar perkataan tu, apa-apa perkataan, anak tengok ada satu kata-kata, dia kata apa? Anak mungkin gagal dengar cakap kita, tapi anak tak pernah gagal meniru tingkah laku kita. Lisanul hal afsah min lisanil kalam. Perbuatan itu lebih mudah untuk diikuti berbanding percakapan. So yang kita nak pesan-pesan kat dia, dia tak ingat. Yang dia ingat apa? Yang kita buat. So ini peluang kita. Sebab tu ahli ilmu kata, ibu bapa yang terbaik, dia tak akan buat salah depan anak. Maksudnya anak tengok ayah dia macam malaikat, tak buat salah. Tersalah tu kadang-kadang okey lah, patah balik. Buat salah apa ayah awak? Cuba awak sebut. Okey, salah mak lah, mak awak okey kalau dia buatan tak sakit sangat. Awak buat apa? Ha? Cubit? Cubit okey, sunat. Buat apa?
Umpamanya ibu ayah dulu lah ya, bukan di sini. Umpamanya kita bagi, ini maaf kata, bagi ibu bapa yang merokok, umpamanya ayah bapa lah, ibu jarang, biasanya ayah merokok. Rokok salah tak? Rokok tu khilaf, ya, khilaf. Bagi yang merokok mereka kata khilaf, tak apa. Tetapi dia lebih kepada menghampiri benda yang tidak dibenarkan. So kalau kita nak buat benda tu, tak boleh buat depan anak kita. Sebab apa? Sebab kalau anak kita merokok sebab dia tengok kita ada saham terhadap apa yang dilakukan. Nabi kata apa? Man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi thumma lam yanqusu min ba'di ujurihim syai'an. Siapa buat satu benda yang baik dan ada orang ikut, pahala orang ikut tu untuk dia tanpa dikurangi walaupun sedikit. Tapi kalau dia buat jahat, ada orang ikut, maka dosa bagi si pelaku yang mengikut dia tadi sama seperti orang yang memulakan kejahatan. So kalau ayah nak risau kau, kat mana pergi? Ayah harus pergi di tengah-tengah lautan, di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh anak-anak kita. Tapi kalau dia pergi tengok orang yang mukok, itu bukan urusan kita. Yang penting bila dia tengok ayah dia memberikan suatu mesej yang baik. Termasuk ibu dia tengok mak dan ayah dia bila azan cepat-cepat ambil tikas jadah. Itulah satu tauladan yang paling susah dilakukan. Sebab waktu 7.30 tu cerita yang paling syok ada kat TV. Hero yang paling handsome, heroin yang paling cun, cerita pula yang paling dramatik. Waktu yang azan tu, waktu tu lah dia tengah bergaduh. Waktu tak azan, biasalah. Bila azan dia nak gaduh, waktu tu nak tengok kantoi ke bergaduh, waktu tu dramatik. Sebab tu mak ayah, tauladan yang paling baik adalah kita gunakan peluang untuk anak-anak hadapi peperiksaan ni, kita dekatkan dia dengan Tuhan. Dengan apa? Kita bagi tauladan. Maksudnya balik ni, kita buat satu tauladan. Dan tuan-tuan, memang susah nak buat tauladan ni. Sebab apa? Bila kita nak buat, dia ada cabaran. Kadang-kadang yang datang ni, ayah saja, mak tak datang. Bila ayah balik dah buat tauladan, mak pula kata dekat ayah, mak tengok ayah ni lain macam ya? Ni tanda-tanda kiamat ni. So kalau mak kata macam tu, ayah kata tak apa, memang ni tanda-tanda kiamat. Termasuk adik-adik yang mak ayah tak datang, awak balik, ajak mak ayah buat benda sekali. Contoh dalam hadis, Nabi kata siapa yang baca 4 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, 2 ayat selepas ayat kursi, dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, siapa yang baca ayat ni di rumah, dia tidak akan diganggu dengan syaitan dan iblis sampai pagi. So ini antara culture yang mak ayah boleh buat. Buat apa? Salat maghrib sama-sama, habis sembahyang maghrib, hari Khamis kita baca Yasin, hari lain kita baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab tu, ayat kursi, 2 ayat selepas ayat kursi, dan ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah bermula dengan Amanar Rasul sampai lillahi ma fis sama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa baca doa ni, Nabi kata syaitan tak masuk rumah dia sampai pagi. Sebab tu kadang-kadang bila awak balik rumah tengah malam, awak dengar macam ada bunyi-bunyi atas bumbung, betul tak? Elok nak tidur, bunyi tunggu sabar. Awak naik tengok, memang betul makcik tu tunggu sabar. Ataupun orang tolak kursi ke, biji gubi ke, bola pingpong ke. Tengah tidur pukul 3 pagi, dengar orang tu angkat tudung periuk untuk makan nasi. Awak pun panggil, abang-abang, kita tengok dapur, ni mesti ada toyol tengah makan nasi. Awak pergi tengok, rupanya ayah awak tengah makan nasi. Dia balik berpusat. So ini peluang untuk mak ayah sekalian, cipta suatu ruang kepada anak-anak, bagi dia tauladan. Tauladan ni yang kita susah nak buat. Kalau nak bawa anak pergi tuition, nak bagi galakan, ramai orang buat. Betul tak? Mak ayah semua boleh buat. Tapi tauladan tak ramai orang boleh buat.
Jadi satu saja saya kongsikan tuan-tuan malam ni. Bila tuan-tuan balik malam ni, bagilah tauladan pada anak-anak. Kalau anak tengok pukul 7 kita tak bangun lagi hari Sabtu ataupun Ahad, apa jadi pada keluarga kita? Jadinya semua ahli keluarga kita akan semua kerja. So ini peluang tuan-tuan. So kalau kita nak buat salah, kita keluar daripada kawasan. Jangan bagi anak tengok. Bukan maksud salah tu boleh dibuat, tapi maksudnya kadang-kadang ada benda yang anak tak patut kita buat, jangan buat. Termasuk sebagai ahli ilmu mengatakan suami dan isteri tak boleh bergaduh depan anak. On the way nak balik raya, atas kereta kadang-kadang bergaduh. Sebab bergaduh suami isteri ni kadang-kadang bukan kerana benda yang besar, kadang-kadang benda kecil. Tersilap cakap, spark sekali je bergaduh. Jadi nak marah. Bila kita nak marah, apa kita buat? Kita stop sebab anak ada kat belakang. Bila kita sambung, dah sampai rumah, masuk bilik, anak pun dah keluar main, tinggal kita dengan suami kita. Waktu tu kita mulakan balik. Abang ingat tak di kilometer 34.3 Kuala Lumpur Utara, abang kan mengeluarkan satu kenyataan dan saya membantah benda tu. Jadi mak ayah harus mencabar diri mereka untuk memberikan tauladan pada anak-anak dengan cara apa? Kita tunjukkan kita ni mak ayah yang kurang kesalahan, supaya bila anak tengok kita terbaik. Itu saja saya nak beritahu pada tuan-tuan. Baik adik-adik yang saya hormati sekalian, sila duduk dengan sopan. Siapa di kalangan adik-adik kat depan saya tahun 5, tahun 6 ni yang masa saja memang boleh dapat straight A dalam UPSR, UPKK? UPKK straight A juga, terus suruh mumtaz A juga, UPSR dia mungkin A. Siapa rasa dia boleh dapat semua A kat sana? Awak kat betul lah, yang awak tengok tu dia tengok elah semua A. Balik rumah pun nak tengok Maharaja Lawak je. Tu tak suruh baca apa nama? Qul Huwallah lagi. Dia pergi satu sekolah, seorang budak tu baca Qul Huwallah. Dia datang dengan yakin. Siapa hafal Qul Huwallah? Saya ustaz. Dia datang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Fi jidina hablum. Dia mula surah Al-Ikhlas, dia tamat dengan surah Al-Masad. Sudah suruh baca doa kuno, tamat doa makan. Panggil seorang juga, ini baca doa. Siapa hafal kuno? Sebab kuno ni tak ramai budak hafal. Kalau budak jangan hafal kuno, dia orang okey. Tapi bila dia naik sekolah menengah, kuno tinggal kuno panjang dengan kuno pendek saja. Kuno lain habis. Sebab apa? Sebab dia tak mumarasah, dia tak ulang, dia tak repeat. Tentang pergi sekolah menengah, kita tanya anak-anak. Anak-anak yang sekolah rendah semua doa hafal. Doa masuk tandas, keluar tandas, tengok suami pakai baju, makan, minum. Tapi bila dia masuk sekolah menengah, dia lain. Pagi seorang budak baca, hafal tak doa kuno? Hafal? Baca. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik lana fima razaqtana, wa qina adzabannar. Habis sudah nasi lemak sepinggan. Baik. Siapa kat depan ustaz pada malam ni? Saya nak awak jawab betul, mak awak kena tengok awak. Walaupun ayah awak kadang-kadang dia tak pernah cakap dia sayang dekat awak, tapi awak tahu tak ayah awak sayang dekat awak. Awak tengok, ni ayah. Tu ayah ni buat apa dekat anak dia? Dia buat apa tu? Dia motor. Ya, memang dia naik motor. Itu dua markah ya. Dia buat apa? Dia bawa anak dia naik motor, anak dia tengah jalan, dah tak tahu nak buat apa, nak main telefon tak ada, lena. Tu, apa yang dia buat? Ambilkan dekat, ikat anak dia dekat ayah. Takut-takut anak tu jatuh. Itu ayah buat. Mungkin ayah ni dekat rumah dia yang paling garang. Nampak sikit, patut salah jawab tadi.
Walaupun mungkin ayah di dekat rumah dia yang paling garang, tetapi bila dia bawa anak dia pergi sekolah, dia akan pastikan anak dia selamat. Ikat anak dia terpulai kat belakang, bertentang hidup ke mati. Tapi dia bawa anak dia. Ini ayah. Dalam kajian psikologi, ayah protektif. Mak tak buat macam ni. Mak biasanya anak peluk je. Kalau terlena anak tu, terlena lah. Sampai di sekolah baru pusing mana ni. Oh, tertinggalkan taraf wilayah. Ini ayah awak. Tu ayah awak. Apa dia buat? Dia sanggup baju kat belakang dia. Sebab apa? Dia mungkin ada motor saja. Awak tak tanya ayah-ayah awak, mungkin sebahagian dia ada duit. Sebahagian ayah awak, saya pernah pergi program di seluruh Malaysia. Jumpa budak kecil, budak besar. Ada ayah yang bila dia hantar anak dia sekolah, dalam poket dia ada RM10 je. Tiba-tiba anak dia minta, ayah minta RM5. Ayah dia pula ada RM10 tu je. Dia tak nak ambil RM10. Ayah dia puasa hari tu, minum air baik ataupun kau nasi lawan. Ayah awak, so awak kena pastikan 6 tahun awak dekat SRA apa nama tadi? SRA Al-Jamiyah. Dah lah 6 tahun. Budak-budak tahun dah ni sekolah terakhir awak tahun ni. Awak pindah ke sekolah. Saya datang sekolah tadi, ustaz datang sekolah, ustaz tengok. Ni sekolah ke universiti? Dia punya bangunan dia canggih. Ini ayah awak. Jangan tengok lama-lama aurat. Saya nak beritahu apa? Adik-adik tahun 5 dan tahun 6, awak kena pastikan awak tinggal tahun 6 khususnya, awak tinggalkan ayah awak ataupun tinggal sekolah ni dengan suatu kenangan yang baik untuk ayah awak. Bayangkan kalau awak dapat nanti dalam UPSR, UPSRA dapat 7A. Apa jadi dekat ayah awak? Awak balik boleh tunjuk ayah. Nama apa? Ya? Ikhwan. Ikhwan balik-balik. Assalamualaikum ayah. Ikhwan dapat 6A. Ini UPSR. Ini UPSR yang 7A. Ayah tengok apa kata-kata ayah awak. Ayah awak akan kata macam ni. 6A, 7A. Okey, tanya. Itu je. Tapi dia tak tunjuk dekat awak. Sebab apa? Bila dia masuk dalam bilik jumpa mak awak, dia akan lompat bersila tak kipas. Depan awak, ayah takkan tunjuk. Ayah takkan tunjuk. Dia marah, dia sedih, dia takut, dia tak ada duit, dia kaya, dia tak tunjuk. Dia relax. Mak awak tunjuk lah. Mak awak yang cerita lah. 6A, 7A. Mak tengok-tengok tak cakap dah, bergerak muka. Nangis. Nangis sekejap ambil telefon. Selfie tu. Upload dalam Instagram. Ada 2 like. Dia like sendiri, lepas tu ada siapa tertekan tak sengaja. Itu mak. Sebab tu saya sebut pada adik sekalian, itu peluang untuk awak buktikan. Ini adalah final lap untuk awak buktikan pada mak ayah awak boleh buat yang terbaik. Awak mungkin bukan orang yang kaya sangat, dan saya tahu mak ayah awak bukan nak ambil dia awak. Dia pun belum tentu awak berjaya tak berjaya, tapi mak ayah awak nak ambil pahala. Awak tahu tak, salah seorang budak yang meninggal dalam kebakaran semalam, ketika surat dia viral, budak tu nama Amin. Dia baca, dia beritahu apa? Dia ada matlamat yang jelas. Kenapa dia masuk tapi dia nak masuk syurga. Syurga Firdaus. Awak sebab apa awak nak ambil PKK? Tak tahu lah ustaz. Ustaz suruh ambil. Betul tak? Awak kena bina suatu perasaan, saya nak berjaya ni sebab ayah saya. Ayah awak sepatutnya malam ni boleh pergi lewat kat kedai makan,
boleh pergi main game, boleh duduk senang-senang dengan mak awak. Mak awak malam ni boleh buat kek, boleh buat cendol, boleh tengok TV, tapi tiba-tiba kena duduk ni, kebah kaki ni, awak tahu tak mak awak? Tapi bila tengok awak duduk dalam keadaan sopan, dia akan hilang kebah ni. Tapi kalau duduk dalam keadaan bising, ayah awak takkan gembira dengan awak. Saya nak tanya sekali ni, sebab masa kita pun terhad. Siapa kat depan saya yang dia yakin dia boleh dapat straight A? UPKK, UPSRA. Angkat tangan. Jangan tengok kawan. Okey, jatuh tangan dulu. Jatuh tangan. Tangan kat bawah. Duduk dengan sopan. Saya nak minta ayah-ayah, mak-mak tengok anak-anak kita. Tengok pelaku dia. Dia punya pelaku. Baik. Siapa kat depan saya, kalau dia jawab lagi, awak fikir dulu dalam masa 10 saat. Dan kalau awak rasa jawapan awak betul, awak angkat tangan. Siapa yang dia yakin dia boleh dapat straight A dalam UPSRA dan UPKK, angkat tangan. Angkat tangan dalam muka yang serius. Jangan angkat tangan yang tu macam cikgu nak pergi tandas. Ada tak budak lelaki kat depan? Budak perempuan tengok semua angkat. Jangan tengok. Siapa yang rasa dia boleh, awak bayangkan ayah awak tengok apa perasaan ayah awak. Oh, anakku tak boleh dapat. Sia-sia aku datang malam ni. Sia-sia aku berjaya sih. Kalau aku pergi tengok bola pun lagi guys. Okay, siapa yang rasa dia, okay, jatuh tangan. Soalan pertama dulu. Siapa nak dapat straight A katanya? Dia nak dapat. Cara awak angkat tangan dah menunjukkan awak serius ke tidak. Kalau angkat dengan muka senyum, tengok kawan, tak serius, nampak sangat awak nak berlakon depan mak ayah awak. Balik ni siap awak kena dengar dalam isi bahasa. Jatuh tangan. Siapa rasa dia boleh dapat? Kalau awak yakin awak boleh dapat, awak angkat, jangan tengok orang lain. Awak insyaAllah boleh. Saya doakan orang yang yakin dia boleh dapat. Apa perasaan ustazah-ustazah awak? Penat cikgu tahu nak mengajar awak. Tengok-tengok awak tak yakin. Awak akan dengar betul. Sebab saya akan tanya soalan sekejap ni. Contoh soalan dia, bacakan ayat 78 surah Al-Baqarah. Baik, jatuh tangan. Okey, saya nak awak betul serius dalam ni. Siapa yang rasa dia memang nak dapat dan dia memang boleh dapat straight A malam ni, saya nak dia berdiri. Kalau dia betul. Orang yang yakin berjaya, dia akan berdiri dengan bersungguh-sungguh. Okey, saya nak berdiri dengan sopan. Kalau berdiri, sengit, bergerak, senyum, awak tak layak berdiri. Saya dah tengok ramai pelajar di seluruh Malaysia. Saya boleh tengok muka orang berjaya ni macam mana. Bukan saya tahu dia tu orang berjaya ke tidak, tapi ciri-ciri dia tu. Kalau diri tengok kawan, cucuk pinggang kawan, jolok lubang hidung kawan, dia tak layak untuk berjaya. Baik, orang berdiri sekalian. Orang yang itu bukan kerana dia tak yakin dia boleh berjaya, cuma dia keyakinan dia kurang. Keyakinan dia kurang. Baik, kalau bolehlah saya nak minta ayah-ayah kita tu bergerak ke sini sikit. Kita bagi anak perempuan kita ke depan sikit boleh ya? Minta maaf ya ayah-ayah. Kita gerak ke sini sikit. Okey. Depan ni okey, depan ni tak payah. Ayah punya sikit. Okey, adik ni perempuan gerak ke depan sikit. Depan sikit. Okey, okey, kat situ okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya tak nak awak diri ni kerana awak tiru orang. Siapa yang diri kerana dia tiru orang, dia takkan berjaya. Saya bagi masa 3 minit pada awak. Awak fikir, kenapa aku diri dan adakah boleh aku bagi straight A pada mak dan ayah aku dalam UPKK dan UPSRA. Saya bagi awak 3 minit, awak fikir. Siapa rasa boleh, diri. Siapa rasa tak boleh, sila duduk. Sebab saya akan buktikan orang diri ni, dia tak yakin. Termasuk orang dulu. Saya bagi masa awak 3 minit. Awak pusing menghadap. Awak tengok mak ayah awak sekejap. Dalam masa 30 saat, awak tengok muka dia, layak tak dia dapat 7A ataupun 8A daripada awak. Saya bagi masa awak 2 minit setengah. Awak fikir. Dan saya nak awak berfikir dalam hati awak, bukan cakap dengan kawan. Okay, berdiri dengan tegak. Siapa yang rasa dia tak boleh bagi kejayaan lagi tahun ni, sila duduk. Sebab saya akan panggil datang ke depan dan saya akan buktikan awak depan mak ayah awak sedang menipu saya dan cik-cik awak. Dan orang duduk pun saya akan panggil kalau dia tak yakin betul. Dia tak mesti dia duduk ataupun berdiri. Okay, siapa pelajar-pelajar tahun 6 yang yakin dia akan cemerlang dalam UPSRA katanya? Dia akan dapat straight A dalam UPSRA katanya. Okay, UPKK? Okey, baik, dia terang. Baik, sekarang ni saya nak awak tangan kanan kiri letak dekat paha awak. Awak fikir satu sebab kenapa awak dah dapat A. Sebab saya akan kongsikan kenapa awak tu di sini. Okey, saya nak awak fikir sebab apa awak dah dapat. Sebab apa? Sebab apa? Kalau awak takut, sila duduk. Rugi mak ayah awak datang malam ni. Dia akan bawa balik awak dengan penuh kehampaan. Tapi kalau awak diri dengan betul, awak ada sebab. Sebab apa aku nak dapat cemerlang dalam UPSR lepas, sebab apa aku nak dapat cemerlang dalam UPSRA, dan sebab apa aku nak cemerlang dalam UPKK. Setelah apa yang mak dan ayah aku lakukan, aku akan buat yang terbaik. Siapa yang yakin dia berjaya, sila berdiri dengan tegak dan sopan. Tunjukkan awak orang berjaya. Orang berjaya takkan berdiri dengan main-main. Saya nak awak pusingkan badan awak perlahan. Awak cari di mana kedudukan mak dan ayah awak. Awak jangan bergerak. Awak pusingkan badan awak. Awak cari mana kedudukan mak dan ayah awak. Kalau ayah tak ada, pinjam ayah orang lain. Cari, pusing pada awak. Awak tengok mak ayah awak. Saya nak awak berfikir sebab apa awak nak berjaya. Pusingkan pada awak dia lagi. Cari mana ayah dan mak awak. Hujan mungkin turun mengiringi doa awak pada malam ini. Pusing badan sekali. Nanti balik kepala sengit. Pusing badan sekali. Awak cari mana mak dan ayah awak. Awak jangan pergi dekat dia orang. Awak tengok mak dan ayah awak sekarang. Awak tanya diri awak, layak tak awak bagi A pada dia? Sebab apa awak nak bagi A pada dia? Sebab saya akan bagi hadiah pada pelajar yang berani pada malam ini. Awak tengok mak ayah awak. Saya serius malam ini. Orang yang berdiri, dia boleh senyum, dia seorang yang tak serius. Awak tengok ayah awak, mungkin ayah awak dah buat garang, tetapi dia seorang yang baik. Dia sentiasa mendoakan awak. Okey dah, pusing depan balik. Adik-adik yang duduk, mungkin awak tak yakin awak boleh berjaya. Awak ada peluang. Tetapi saya nak beritahu orang berdiri dulu, bahawa awak berdiri dengan suatu tujuan. Kepenatan mak dan ayah awak datang nak jumpa awak. Mereka sedang mendoakan awak. Mak awak bukan setakat doa malam ni. Tiap-tiap malam dia bangun, dia minta dekat Tuhan. Bukan setakat dia minta awak berjaya, dia minta awak, ya Allah, jangan bagi anak aku demam pada hari dia periksa. Kalau ditakdirkan dia demam pada hari dia periksa, pindahkan demam dia pada hari. Awak lihat ibu dan ayah awak, fikir sebab apa awak nak berjaya. Saya nak tengok dalam ramai-ramai ni, berapa orang yang betul-betul berani. Adakah awak akan bawa balik satu keputusan? Awak pegang satu keputusan,
Awak akan tunjuk dekat mak dan ayah awak, mak, ini untuk mak setelah 6 tahun saya belajar. Ataupun awak akan tunjuk kegagalan pada mak ayah awak. Saya tahu orang yang tak dapat ambil tak mesti tak berjaya, tetapi sekurang-kurangnya itulah tangga yang harus dia daki untuk bagi kebahagiaan pada mak ayah. Baik, saya nak orang diri awak dengar betul. Saya akan buktikan awak tipu saya. Siapa yang betul-betul nak dapat straight A, dia bangun, dia diri macam awak sekarang. Saya nak dalam pemikiran dia mesti ada satu sebab kenapa dia nak dapat Nabi. Sebagaimana adik Amil Ashraf, sehari sebelum dia meninggal, ketika mak dia jumpa, dia hantar makanan dekat dia. Mak dia tanya, seronok tak belajar kat Taufik? Dia kata seronok. Mak dia hantar makanan, dia bagi surat pada mak dia. Dia kata apa? Dia kata, mak, saya nak belajar tahfiz. Saya mungkin tak boleh bagi benda lain pada mak, tapi sekurang-kurangnya bila saya hafal Quran, mungkin suatu hari saya boleh jamin mak masuk syurga. Saya nak bawa mak pergi syurga. Dan semalam dia terlebih dahulu menjejakkan kaki ke dalam syurga. Adakah awak berjaya seperti itu? Awak kena ada sebab dalam pemikiran awak. Sebab apa awak nak dapat ini? Kalau awak tak boleh cipta sebab tu, awak tak layak diri di depan ni. Awak tak layak belajar di sekolah ni. Awak tak layak ambil perisa. Sebab apa? Awak ambil perisa, awak tak tahu kenapa. Siapa yang dah ada sebab tu, silakan. Siapa yang dah ada sebab tu? Jatuhlah. Saya nak buktikan orang yang betul tak tipu saya, dia sanggup kongsi sebab dia kat depan. Sebab apa dia nak berjaya? Dia anak yang baik, dia anak yang berani, dia akan sanggup kongsi kenapa dia nak berjaya. Baru dia betul serius dan dia tak tipu. Saya nak tengok dia antara lelaki dengan perempuan. Biasanya tak ramai akan datang, 2 ataupun 3 orang saja. Dan itulah orang yang betul-betul berjaya. Saya nak tengok di kalangan orang ramai ni, siapa yang berani datang depan bagi tahu sebab apa dia nak berjaya. Itu orang yang betul-betul serius. Saya bagi peluang pada awak. Silakan. Angkat tangan, saya nak tengok. Berapa orang yang berani, yang pengecut, yang takut berdiri di depan. Saya nak tengok siapa berani datang depan. Saya angkat mic ni, saya nak dia datang ambil kat saya. Awak boleh diam, mic ni ada kat sini. Awak menipu diri awak. Saya nak awak datang ambil mic ni bagi tahu sebab apa nak jadi. Orang yang pertama, itu orang yang berani. Bagi tepukan pada sahabat kita. Orang perempuan juga yang berani. Orang lelaki bukan tak berani. Bagi chance dulu. Nama apa dia? Apa dia? Izni Sofia. Siapa datang? Mak ataupun ayah awak? Mak ayah tak datang. Dia orang kerja? Ada kerja. Adik-adik, mak ayah dia tak datang, tapi dia berani datang ke depan. Awak, mak ayah awak datang, awak tak berani datang ke depan. Baik Izni, saya nak awak anggapkan mak ayah awak ada kat sana. Siapa kawan baik awak? Siti Nur Haliza. Oh? Siti Nur Haliza. Mana dia kawan dia? Siti Nur Haliza. Mari duduk sebelah dia. Ganti mak dia. Duduk pun macam mak-mak tu ni. Gurau je dengan orang Arab. Saya nak Izni awak bagi tahu seolah mak ayah awak ada kat depan. Kenapa awak nak berjaya? Supaya awak boleh sedarkan mereka yang takut kat depan ni untuk cakap sebab apa nak berjaya. Silakan. Saya nak berjaya sebab saya nak banggakan mak dan ayah saya. Jawapan yang ringkas dan simple, tetapi dia seorang yang berani. Dia sanggup datang ke depan. Kalau mak dia ada kat belakang, mak dia pasti bangga dengan dia. Bagi tepukan untuk Izni. Terima kasih. Silakan duduk tepukan. Awak ikut kat sini. Orang yang berani, tak semua berani. Yang diri-diri ni penakut semua. Tadi tengah semayang boleh gelap.
Ketika ni tak berani nak gelap pula. Siapa adik dia lelaki yang berani? Ayah awak datang, mak. Penjaga datang. Okey, sini. Kalau orang yang mak ayah dia tak datang berani, awak yang memalukan mak ayah awak. Okey, balik dia awak kena buat pembedaan pasti. Mana penjaga awak? Pakai tudung kuning. Okey, siapa? Mak cakap ke jiran tu? Nenek. Okey. Okey, bukan pajak. Nenek awak, ayah mak tak datang. Okey, nama apa? Adam Hakim. Apa? Adam Hakim. Baik, dah jenam Awak nak dapat berapa A dalam UPSR dulu? 5. UPSRA? 7. Okey, awak cakap seolah-olah mak awak, ayah awak, nenek awak ada kat depan. Mana nenek Adam Hakim? Okey, sini sikit nenek awak. Tak nampak. Sini sikit tu yang diri yang takut-takut tu, pergi sikit. Ya, okey. Bukan takut, cuma belum berani. Saya tahu, ya. Adam, terima kasih kepada nenek sebab datang. Terima kasih Pak. Pak datang. Kau pergi upah sayang tak kau upah? Ya. Sebab apa sayang kau upah? Upah masak apa sedap? Asal pedas. Tak sedap, orang Melaka. Ya. Okey, baik. Okey, cakap sesuatu untuk mak ayah awak dah upah awak. Sebab apa awak nak berjaya? Saya nak buktikan walaupun saya tak ada buat, saya boleh berjaya. Walaupun saya tak ada saya lagi ke saya boleh berjaya. Walaupun orang yang berjaga saya, walaupun bukan mak saya, saya dah buktikan bahawa saya boleh berjaya tanpa kasih sayang suami. Opa terima kasih menjaga saya dari 2 tahun sampai dah 6. Diberikan menjaga seorang yang nangkai anak dosa. Terima kasih Pak. Baik, ada Hakim. Untuk pengetahuan adik-adik, mungkin awak dah tahu awak ada Hakim kehilangan ibu dia ketika dia berusia 2 tahun. Mungkin dia kehilangan kasih sayang ibu, tapi dia punya peluang yang besar untuk doa pada mak dia, termasuk orang opah yang jaga dia. Ada Hakim, awak orang pertama. Saya nak bagi ruang pada awak. Awak gerak terus pergi kat opah awak, awak ucap terima kasih, dan awak minta maaf mungkin ada sesuatu yang awak nak katakan pada opah awak. Awak pergi peluk opah awak sekarang. Saya nak yang lain bagi tepukan semua untuk Adam Hakim. Anak yang pertama berani datang ke depan. Mak dah tak ada, tetapi awak akan tahu bahawa dia akan sentiasa mendoakan ibu dia. Nenek yang menjadi pengganti. Dan tidak semua orang diuji dengan Tuhan seperti itu. Okey, mungkin seorang yang terakhir pada malam ini. Saya doakan Adam Hakim berjaya. Awak boleh berjaya. Awak jangan ingat awak mungkin ibu dah tak ada, itu satu kekurangan. Itulah kasih sayang yang Tuhan nak bagi pada awak. Tuhan bagi kebaikan dan kelebihan pada awak. Kami doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Silakan seorang lagi kalau ada. Darjah 5 darjah 6? Darjah 5. Ada wakil, ya. Ingatkan tak ada, ya. 1, 2, 1, ya. Nama apa? Raja Haris. Raja Haris. Adakah ibu ayah dekat mana? Ayah ada kat depan. Mana ayah Raja Haris? Okey, dekat. Ibu datang tak? Ibu tak datang. Ayah datanglah, ya. Sayang tak dekat ayah? Saya Ucap terima kasih dekat ayah sudah datang. Tuhan sayangkan datang. Ayah awak garang. Dia garang tapi tempat saya nakal. Ada sebab, ya. Okay. Apa awak nak ucap pada ayah awak malam ni? Awak bagi tahu sesuatu.
Tidak ada saya sebab dalam menjaga saya dari kecil hingga besar saya bekerja penat. Lepas tu cari duit untuk saya, untuk saya belajar bersungguh-sungguh. Jadi saya nak buktikan mereka, saya nak jadi baik macam ayah saya. Satu jawapan yang baik, yang ringkas, dan saya doakan adik Raja berjaya, wakil pelajar tahun 5 yang datang pada malam ni. Oh, jumpa ayah awak, oh, peluk ayah awak, ucap terima kasih, minta maaf pada ayah awak. Bagi tu bukan untuk adik kita. Pelajar tahun 5 yang berani, bukan ilmu adik. Bukan saya yang sudi datang. Kami doakan adik berjaya. Mudah-mudahan berjaya. Awak boleh duduk di sebelah ayah awak adik. Adik-adik yang mana ada kat depan saya, yang duduk, saya nak awak-awak yang berdiri, tarik dia orang suruh berdiri sama seperti awak sekarang. Mereka juga boleh berjaya. Selagi belakang belum anda masuk, anda mempunyai ruang dan peluang yang sama untuk buktikan pada mak dan ayah awak, awak boleh berjaya. Saya nak pelajar-pelajar yang duduk, awak tarik dia bagi dia berdiri. Jangan bagi dia semua boleh duduk. Adik-adik lelaki dan perempuan, saya nak awak tengok sini. Berdiri dengan penuh kesopanan. Saya nak awak pusingkan badan awak menghadap ke arah mana mak dan ayah awak ada. Pusingkan badan awak sekarang. Awak tengok kat mana mak dan ayah awak. Saya nak tidak lagi saya akan suruh awak pergi jumpa mak ayah awak. Awak bagi tahu mereka sebab apa awak nak dapat sendiri. Anak-anak sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu, bila anak kita beritahu sebab apa dia nak berjaya, kita dengar, kita layan dia. Dan awak minta maaf pada mak dan ayah awak. Awak bagi satu pendidikan dan tujuan yang paling baik. Saya nak awak bergerak sekarang, awak cari mak dan ayah awak. Saya beri peluang beberapa minit pada awak, silakan. Awak jumpa mak ayah awak, awak minta maaf, awak ucap terima kasih. Awak bagi tahu dia kenapa awak nak berjaya. Bagi adik-adik yang mak ayah tak datang, awak duduk sama-sama dengan awak, dengan kawan-kawan awak. Awak peluk ayah awak, awak beritahu ayah awak bahawa ayah, saya sayang kepada ayah. Saya akan doakan ayah masuk syurga. Saya akan jadi aset mak dan ayah. Saya akan jadi pembela pada mak dan ayah. Saya akan bawa mak ayah masuk ke dalam syurga. Awak minta maaf pada mak dan ayah awak. Ibu-ibu, ayah-ayah, bila anak jumpa kita peluk dia, ucap sesuatu di telinga dia. Adik-adik yang mak ayah tak datang, awak salam dengan kawan-kawan awak. Boleh duduk, awak duduk dengan kawan-kawan awak. Awak balik jumpa mak ayah awak, awak buat benda yang sama. Ucapkan sesuatu pada anak-anak kita, tuan-tuan. Ketika ni anak kita berada pada satu tahap emosi, so ini peluang untuk kita masukkan sesuatu di minda dia. Adik-adik yang mak ayah tak datang, awak ingat sedih, mak ayah awak sayang dekat awak. Awak balik rumah malam ni, jumpa mereka, awak buat benda yang sama. Sekurang-kurangnya awak masih punya mak dan ayah.
Adik-adik yang duduk sebelah kawan, pegang tangan kawan awak. Okey. Pegang betul. Pegang betul tangan kawan awak. Awak anggap muka dia tu macam muka ayah awak. Ya? Baik. Okey, pegang tangan semua. Okey, kita pegang matanya. Kita zikir sama-sama. Kita zikir supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan proses hisab kita. Ya, lafaz yang mudah saja. Allahumma hasibni hisaban yasira. Okey. Dudukkan kepala sini. Jangan tengok mata tempat ni. Jangan tu. Kalau tak, pejam mata kita tak fokus. Okey. Kita sama-sama, ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Okey, kita ikut sama-sama dengan mak ayah kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. 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 Okey, lepaskan tangan awak jadi tengok kat depan ni. Lepas ni bila awak naik kereta dengan ayah awak tengah krik-krik pegang tangan dia. Dia tanya kenapa? Sambung ayat ni. Allahumma hasibni, sambung. Boleh tak dia? Bukannya awak pegang ayah tu bila awak minta duit je. Okey? Pegang ayah-ayah. Zikir sama-sama. Bukan cakap ayah nak duit ni. Boleh tak? Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita lakukan pada malam ni? Kita baca Yasin sama-sama, kita sembahyang hajat sama-sama, kita panggil anak peluk kita. Dia bukanlah satu yang bersifat baru, dia adalah sesuatu yang lama diulang kembali. So apa yang kita nak, bila kita balik program ni tuan-tuan, kita dapat repeat benda yang sama. Sentuhan pada anak adalah suatu kuasa yang ajaib. Saya pernah sebut dulu, anak yang selalu disentuh oleh mak ayah, dia akan lebih mendengar kata berbanding anak yang jarang disentuh. Sentuh anak, bicara dengan anak. Pada saat teknologi mengambil peranan hari ini, mak ayah menjadi pembenteng untuk menjaga anak. So ini aset kita, bukan liability. Mereka adalah peguam bela kita, bukan pendakwa rakyat. Sebab itu kita doakan dia, kita beritahu dia, abang, kalau abang buat betul, abang boleh berjaya dalam perisa. Dan kalau abang dah buat betul, abang tak berjaya, jangan risau, abang sentiasa ada di belakang. Abang sentiasa ada.
Adik-adik kalau dah baca buku jangan takut. Tiba-tiba balik UPSR dapat 4B, jangan takut. Terima keputusan tu. Balik tunjuk ayah 4B. Kata ayah awak tak marah. Ayah awak dapat. Okey, bagus. Mak awak yang marah. Mak marah, ayah tak marah. Lepas tu mak marah ayah pula. Ayah ni anak dapat 4B pun dapat happy. Ya, lah sekurang-kurangnya 4B ni satu pencapaian bagus. Keturunan kita tak pernah yang paling baik 4B, sebelum ni 4C. Jadi 4B ni dah satu pencapaian. Jadi sekurang-kurangnya kita dah baca buku, kita dah usaha. Kalau tak berjaya, itu urusan Tuhan. Maksud nak cerita jalan, tengok dulu kereta kiri kanan, baru kita tawarkan. Ini yang harus kita pegang. Boleh tuan-tuan? Jadi saya mohon maaf kalau mungkin ada silap kata dan kasar bahasa. Saya doakan adik-adik ini berjaya. Satu lagi, pada malam ni kita datang bersama dengan tim Pembina Anak Buah Hebat. Dia ada buat promosi dekat bawah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan pil tu, yang ni dah pernah beli di sekolah dulu. Harganya 15, tapi untuk sekolah dia buat promosi 10. Kalau tuan beli 5, saya difahamkan free 1. Kalau beli 1, 10 lah kita. Dia homopati pil untuk anak-anak, 2 biji malam, 2 biji pagi, untuk membantu mencerdas kami dan stimulate kita punya minda ada kat bawah. Jadi bagi ibu bapa yang nak dapatkan, boleh dapatkan sebagai pemakanan minda untuk anak-anak menghadapi peperiksaan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi kita pada malam ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan adik-adik semua berjaya dunia dan akhirat. Sayang tak buat ayah awak? Sayang ke tidak? Boleh tak kita berjaya? Mudah-mudahan kita semua berjaya. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.